Okay, Assalamualaikum. So, cikgu continue lagi dengan bab 3, tingkatan 4, Perang Dunia Pertama. So, kita belajar latar belakang Perang Dunia, tapi pertama pula. Mula kita belajar dulu Perang Dunia yang pertama. Okay, so Perang Dunia Pertama ni, dia berpunca daripada, bukan Perang Dunia Pertama, sorry. Perang Dunia ni, tak kisahlah pertama ke kedua, dia berpunca daripada perkembangan nasionalisme. Okay, lepas tu dia antara negara Eropah, dan perkembangan nasionalisme ni telah menyebabkan persaingan kuasa imperialis. So kuasa imperialis ni kuasa penjajahan. So maksudnya masing-masing nak banyak tanah jajahan. Lepas tu diorang nak mempertahankan kepentingan masing-masing. So berebutlah macam tanah jajahan apa semua. Okay, so yang berlaku adalah Perang Dunia Pertama, iaitu pada tahun 1914 sehingga 1918. Lepas tu Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 hingga 1945. Okay, so untuk hari ni kita buat dulu Perang Dunia yang pertama. Okay, so Perang Dunia Pertama ataupun World War I, WWI. Okay, so World War I ni dia adalah dalam kalangan negara di Eropah, termasuk Empayar Uthmaniyah. So dia punya faktor sebab apa berlakunya Perang Dunia Pertama ni ada 3. Pertama, persaingan kuasa imperialis. So maksud cikgu tadi, imperialis adalah tanah jajahan. So masing-masing nak collect tanah jajahan masing-masing. Lepas tu pakatan ketenteraan, maksudnya nak dapat sokongan ketenteraan daripada negara-negara lain. So bila contoh terbahagi kepada 2, negara ni nak sokong negara yang ni, negara yang B ni pula nak sokong negara ni. So dia berlaku pakatan ketenteraan. Lepas tu krisis rantau Balkan. Rantau Balkan ni dekat Austria-Hungary. Okay, so pertama, persaingan kuasa imperialis. Okay, so untuk persaingan kuasa imperialis ni, dia punca utama dia adalah perkembangan revolusi industri. Revolusi industri ni korang dah belajar dekat Form 3. Ada kilang, mengetin apa semua tu. So diorang memerlukan hasil bumi yang banyak, sebab diorang nak menghasilkan jumlah produk yang banyak. So diorang saling bersaing dalam kalangan kuasa di Eropah. Diorang bersaing ni untuk mendapatkan tanah jajahan. So tanah jajahan ni diorang perlukan untuk memperoleh bahan mentah seperti arang batu, petroleum dan biji timah, iaitu arang batu, petroleum dengan biji timah. Okay, so yang diorang diorang memerlukan bahan-bahan ni untuk menghasilkan barang industri. Lepas tu diorang pun berebut market untuk memasarkan hasil industri tu. Macam yang ni dia nak market dia, yang tu nak market dia. Macam tu lah diorang saling bersaing. So persaingan ni telah membawa kepada permusuhan antara kuasa imperialis di Eropah seperti Perancis dan juga Jerman. Yang ni baru revolusi industri lah. Okay, lepas tu pakatan ketenteraan. Okay, so pakatan ketenteraan ni adalah berpunca daripada permusuhan. So diorang bergaduh masing-masing nak ada sumber senjata masing-masing. Okay, so contoh dia ada 2 kuasa terbagi kepada 2 pakatan, iaitu pakatan yang pertama pakatan kuasa tengah, yang kedua pakatan bertiga. So pakatan kuasa tengah ni adalah Jerman dan Austria-Hungary. So Austria-Hungary ni disokong oleh Bulgaria dengan Empayar Uthmaniyah. So bagi pakatan bertiga pula, walaupun nama dia bertiga tapi dia dapat lagi banyak sokongan. So iaitu daripada Britain, Perancis, Rusia, dan disokong oleh Serbia, Itali, Romania, Portugal dengan Greece. Nampak tak berat sebelah? Okay, so kesan dia bila berlakunya permusuhan ataupun pakatan ketenteraan ni, ketidakstabilan politik berterusan. Lepas tu persaingan mendapatkan tanah jajahan. So dah berebut tanah dekat luar, dekat dalam tu pun diorang berebut sekali. Diorang berebut menghasilkan senjata moden.
Diorang masing-masing bersedia untuk berperang untuk mempertahankan kepentingan masing-masing. Itulah kesan daripada Pakatan Ketenteraan. Okey, so lepas tu ada krisis rantau Balkan. Okey, so krisis rantau Balkan ni adalah punca Perang Dunia Pertama ni. So dia adalah akibat permusuhan Austria-Hungary dengan Serbia. Sebab apa? Austria-Hungary dia telah menuduh Serbia ni menghasut rakyat Australia yang berketurunan Serb berjuang membebaskan diri daripada pemerintahan Austria-Hungary. So dia tuduh macam Austria ni tuduh Serbia macam hasut rakyat dia yang ada keturunan Serbia ni untuk menentang Austria sebalik. Okay, so tapi diorang punya permusuhan ni makin memuncak apabila berlakunya pembunuhan Archduke Ferdinand. Tak tahu cikgu sebut betul kan? Archduke Ferdinand iaitu putera mahkota Austria-Hungary. So dan dia telah dibunuh bersama dengan isteri dia iaitu Sophie oleh seorang pemuda Serbia. Tak sebut siapa nama dia. So punca daripada seorang ni yang bunuh putera mahkota ni telah menyebabkan Perang Dunia Pertama. So pada 29 Julai 1914 Austria-Hungary dia telah mengisytiharkan perang dengan Serbia dan disokong oleh Jerman. Okey, so dia ada kronologi Perang Dunia Pertama ni yang berlaku pada 29 Julai 1914 antara Austria-Hungary yang disokong oleh Jerman. Dia diisytiharkan perang dengan Serbia. Ni pada 28 Julai 1914. Selepas tu pada 30 Julai 1914 Rusia dia isytihar, dia cakap dia nak support Serbia, dia nak bagi bantuan ketenteraan. Lepas tu pada 1 Ogos 1914 Jerman pula isytihar perang terhadap Rusia. Rusia dah cakap dia nak sokong, so dia cakap okey, kita perang dengan Rusia juga. So 3 Ogos 1914 Jerman isytihar perang terhadap Perancis. Sebab Perancis pula support Rusia. So Jerman pun dia ceroboh Belgium untuk serang Perancis. Okey, selepas tu pada 4 Ogos 1914 Britain menyertai Rusia. Time ni lah Britain pula masuk campur. Dia support Rusia dengan Perancis nak serang Jerman. Sebab Jerman telah menceroboh Belgium. Lepas tu pada 1914 Empayar Uthmaniyah pula ikut sekali. So, dia ikut juga nak berperang dan dia memihak kepada Pakatan Kuasa Tengah. So Pakatan Kuasa Tengah ni adalah Empayar Uthmaniyah, Austria-Hungary dengan Jerman. Tu yang main lah. Okay, lepas tu pada 1915 Mac 1915 Itali pula cakap dia nak sokong Perancis, Britain, Rusia dalam Pakatan Bertiga. So lagi ramai yang support Pakatan Bertiga. Walaupun nama dia bertiga tapi lagi ramai. So April 1917 Amerika Syarikat lagi isytihar diorang nak berperang memihak kepada Pakatan Bertiga. So ending dia siapa menang? Yes, Pakatan Bertiga. Ini kita akan explain further lagi. Part 3 pula. Dalam macam mana Perang Dunia Pertama ni boleh tamat. Sebab itulah so sekarang ni antara kuasa besar Rusia, China, Jerman, Amerika Syarikat. Yes, ni antara kuasa besar. Lepas tu nanti selepas Perang Dunia Kedua, Jepun lagi termasuk dalam kuasa besar juga. Itulah. Nanti kita explain. So in case lah korang ada cikgu baca komen tanya movie yang pasal nasionalisme, cikgu pun tak tahu apa. Macam jarang sikit kalau macam Melayu ni buat pasal perang-perang. Tapi yang cikgu pernah dululah, cikgu tak tahu apa tajuknya. Cikgu ni ada habit tengok movie tapi kadang lupa tajuk. Dia pasal Jepun tak silap, tapi cikgu tak ingat. Cikgu tak tahu. Lagi yang time zaman cikgu universiti pula, ramai orang tu tengok Tanda Putra, tapi tu UMNO sebenarnya, bukan
nasionalisme. Lagi kalau Perang Dunia Pertama korang boleh tengok yang cerita 1917. Dia berlaku tengah-tengah. Sebab Perang Dunia Pertama kan 1914 hingga 1918. So yang ni tajuk cerita tu 1917. Ada berlakon, siapa tu pelakon Dr. Strangers tu dengan siapa ni, Kingsman yang kepala botak tu. Cikgu lupa apa nama dia. Tengok cikgu kan ingat aktor, cikgu ingat muka, watak. So, tapi cikgu pun tak pernah tengok yang movie tu, tapi orang cakap best lah. Lepas tu kalau Perang Dunia Kedua mungkin korang boleh tengok apa ya, Hawk, cikgu lupa apa. Tapi dia pasal seorang lelaki ni, dia lebih kepada macam paderi macam tu, tapi dia kena jadi tentera. Lepas tu dia pula jenis tak nak pegang pistol, memang penakut. Bukan penakut lah, dia tak sampai hati nak bunuh orang. So dia terperangkap dalam peperangan ni. So dia je yang bukan apa, boleh dikatakan dia je lah selamat. Ada lagi geng-geng yang lain tapi diorang sempat lari. So dia pergi cari siapa-siapa yang dia boleh selamatkan. Dia heret sorang-sorang pergi ke tempat yang selamat. So dia seorang tanpa kena tembak satu butir peluru pun, dan dia tak makan, tak ada air, tak ada makanan, boleh selamatkan 75 orang yang cedera. Macam mana dia seorang. Ni berdasarkan kisah benar. Cikgu lupa apa tajuk dia. Tengok cikgu tak ingat lagi. Okay, itu je lah. Panjang pula video ni. So nanti cikgu continue lagi. So mungkin korang tengok cikgu baju yang sama je untuk video seterusnya. Sebab ialah lockdown ni, cikgu marathon merekod video. Okay, itu saja. Jangan lupa like and subscribe. Bye.